hukum Nabi dan seumpama dengannya, itu Syiah. Tapi kalau lawan Wahabi, boleh jadi Syiah, boleh jadi Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak semestinya. Atau mungkin mereka akan menuduh kita sebagai golongan Ahbash. Ahbash ini gelaran kepada satu kumpulan yang mengikut manhaj Syekh Abdullah Al-Harari yang meninggal dunia di Beirut, di Lebanon. Jadi beliau ini orang yang digelar Al-Habsyi sebab kulit beliau hitam. Saya tak pasti sama ada beliau memang orang Habsyah atau tidak. Yang saya tahu beliau menetap di Lebanon, di Beirut. Jadi pengikut beliau digelar sebagai Ahbash. Jadi Ahbash ini mereka kuat, keras menentang golongan Wahabi. Mereka menolak fahaman Wahabi. Cuma ada beza antara Ahbash dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah yang lain. Ahbash secara asas mereka adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana mereka mengikut akidah Asy'ariyah. Mereka mengiktiraf akidah Maturidiyah. Mereka juga tidak menolak mazhab. Secara umum mereka berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tetapi berbezanya mereka itu daripada sudut kekerasan mereka. Sehingga kan misalnya kita Ahli Sunnah wal Jamaah menolak fatwa-fatwa Al-Imam Ibn Taymiyah. Kerana apa? Kerana bercanggah dengan ijma' para ulama. Tetapi kita tidak sampai mengkafirkan Al-Imam Ibn Taymiyah. Kerana mengkafirkan orang Islam ini berat. Lebih-lebih lagi bila seorang ulama. Lebih-lebih lagi ada catatan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yang mencatatkan bahawa Al-Imam Ibn Taymiyah ini setelah beliau melakukan bid'ah-bid'ah yang ditolak oleh para ulama sezaman dengan beliau, dicatatkan bahawa beliau bertaubat. Sama ada beliau istiqamah atas taubat beliau atau tidak, itu kita tak pasti. Tapi untuk kita mengatakan kafir, itu sangat serius. Itu bukan sikap Ahli Sunnah wal Jamaah. Tetapi saya perhatikan ada sebahagian daripada Ahbash, mereka cenderung kepada mengkafirkan. Jadi ini beza. Kita menolak sikap takfiri, sama ada sikap takfiri itu dibawa oleh golongan Wahabi ataupun dibawa oleh golongan Ahbash yang melawan Wahabi, tetap sikap takfiri itu perlu kita jauhi. Tak semudah itu kita nak menghukum kafir kepada orang-orang yang tidak sepandangan dengan kita. Itu beza dia. Jadi oleh kerana kita Ahbash kuat lawan Wahabi, kalau kita juga melawan Wahabi, boleh jadi label yang kedua yang kita akan dilabelkan adalah kita ini adalah Ahbash. Tak semestinya. Tak semestinya yang melawan Wahabi itu dia beraliran Ahbash. Bahkan saya ada kawan-kawan yang melawan Wahabi dalam masa sama juga menolak Ahbash. Kenapa? Kerana menolak sikap-sikap yang terlampau keras di dalam menghukum bahkan sesama Ahli Sunnah wal Jamaah. Bukan setakat mereka keras menolak tokoh-tokoh seperti Al-Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim, Al-Jawziyah. Bahkan saya pernah ditegur oleh seorang kawan yang beraliran Ahbash bila mana saya forward. Saya lihat ada message yang forward kata-kata nasihat yang baik yang dikatakan itu adalah kata-kata Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah. Lalu saya forwardkan dalam message itu ada Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah. Iaitu maknanya rahimahullah, moga-moga Allah merahmati beliau. Jadi saya ditegur oleh kawan yang beraliran Ahbash, kata dia di Ibn Qayyim mana? Saya cakap setahu saya ini Ibn Qayyim murid Ibn Taymiyah Al-Jawziyah. Jadi dia tak setuju saya katakan rahimahullah. Dia tak setuju saya letak moga-moga Allah merahmati beliau. Kerana apa? Kemungkinan kerana dia menganggap tak layak didoakan. Adakah orang Islam tak layak didoakan rahimahullah? Maknanya ada indikasi seolah-olah dia menganggap Al-Imam Ibn Qayyim ni dah jadi kafir. Dan lebih serius dibimbangi, kalau kita tidak sependapat dengan dia, kita kata ya, kita dapati banyak pegangan Al-Imam Ibn Qayyim ni kita wajib tolak. Tapi kita tak mahu sampai mengkafirkan beliau. Silap-silap kita pula yang dianggap kafir kerana kita didakwa tidak mengkafirkan orang yang kafir. Itu Ahbash. Jadi Wahabi, kalau kita lawan mereka mungkin label kita Syiah, mungkin dia akan label kita sebagai Ahbash. Sedangkan
tidak semua yang menolak Wahabi Syiah, tidak semua yang menolak Wahabi itu adalah Ahbas. Kemudian mungkin juga oleh kerana Asy'ariyah ini mereka tidak zahiriyah dalam akidah, tidak literalis dalam memahami ayat-ayat Al-Quran, tapi memahami secara